Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Kali ini saya akan membincangkan kelemahan-kelemahan dalam jawapan pembacaan kritis dan analitis, iaitu bahagian B. Dan kelemahan ini biasanya banyak dilakukan oleh para pelajar ketika menjawab soalan. Berdasarkan laporan MPM, kelemahan yang ketara adalah dalam bahasa, dalam aspek bahasa, iaitu kelemahan bahasa dalam bacaan kritis dan analitis. Kalau kita lihat dari segi bahasa, prestasi calon sederhana. Kebanyakan calon memperoleh 3 markah daripada 5 markah yang diperuntukkan untuk aspek bahasa. Jadi markah isi 15, markah bahasa sebanyak 5. Hal ini disebabkan oleh jumlah perkataan terhad untuk soalan yang terakhir bagi pembacaan kritis ni, iaitu setakat 150 patah perkataan saja. Jadi tidak banyak kesalahan bahasa yang dilakukan oleh pelajar. Namun demikian, ada juga antara calon yang tidak menguasai kemahiran membina ayat dengan betul, dan ayat yang dibina merupakan ayat tergantung ataupun panjang berjela-jela, berbelit-belit, tidak mendukung makna yang jelas dan lengkap, mengandungi kesalahan frasa, kesalahan penggunaan imbuhan, diksi ataupun pemilihan kata, ejaan, tanda baca dan kesalahan-kesalahan bahasa yang lain. Selain itu, ada calon yang membina 3 ayat utama saja, iaitu satu ayat untuk satu isi. Uraian dan contoh hanya dipisahkan dengan menggunakan tanda koma. Kelemahan sebegini menyebabkan calon tidak memperoleh markah yang baik untuk aspek bahasa. Jadi itu antara kesalahan bahasa. Tapi sebenarnya kalau kita lihat contoh, nanti saya akan tunjukkan contoh, bukan sahaja masalah bahasa, termasuk juga kesalahan isi yang tidak relevan. Jadi kalau isi tidak relevan, jadi sudah tentu pelajar tidak akan mendapat markah untuk isi tersebut. Dan kalau kita lihat analisis kesalahan, biasanya seperti yang saya senaraikan di sini, jawapan tidak menepati kehendak ataupun fokus soalan, iaitu isi tidak relevan, maknanya tidak berkaitan dengan fokus soalan atau kehendak soalan. Seterusnya, jawapan tidak ditulis dalam ayat lengkap ataupun singkatan. Tidak menguasai aspek kohesi dan koheren, maknanya dari segi jalinan idea dan tautan tata bahasa dalam perenggan itu tidak baik, tidak mantap. Dan seterusnya, ada juga calon yang tidak menjawab soalan terakhir itu. Jadi maknanya para pelajar hilang 20 markah. Jadi satu kerugian yang besarlah. Kemungkinan besar pelajar tidak mempunyai masa yang cukup untuk menulis jawapan bagi soalan yang terakhir dalam pembacaan kritis ini. Selain itu, seperti yang saya terangkan tadi dan juga seperti laporan MPM itu, memang banyak kesilapan bahasa. Selain isi tidak relevan, soalan dijawab dengan terlalu ringkas dan ditulis dalam satu perenggan sahaja. Ada yang tidak membina 3 perenggan berdasarkan 3 isi, dan ada juga pelajar yang menulis ayat pendahuluan dan ayat penegasan dalam setiap akhir perenggan. Jadi maknanya perkara ini tidak diperlukan, kerana pelajar sepatutnya menulis isi, seterusnya diikuti oleh huraian isi, seterusnya ayat contoh dan juga ayat huraian contoh, iaitu 4 ayat saja dalam satu perenggan. Jadi sekarang kita lihat satu contoh soalan yang saya sediakan. Dalam soalan ni ada pernyataan, iaitu pernyataannya, dari aspek PDP, penggunaan gadget atau peranti elektronik memang baik untuk dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Berikan ulasan anda tentang pendapat di atas dengan menjelaskan kelebihan penggunaan gadget atau peranti elektronik di dalam kelas. Panjang jawapan anda hendaklah tidak lebih daripada 150 patah perkataan. Jadi fokus soalan ini adalah tentang kelebihan penggunaan gadget atau peranti elektronik di dalam kelas, dan perkara itu perlu dirujuk dari aspek
PDP, iaitu pengajaran dan pembelajaran. Dan kita lihat contoh perenggan jawapan yang bermasalah. Kelebihan penggunaan gadget atau peranti elektronik ialah dapat mengetahui tentang maklumat atau pengumuman dari sekolah. Jadi yang pertama, kalau kita lihat ulasan terhadap jawapan ini, ayat isi ini, ayat pertama ni sudah tentu tidak relevan kerana tidak relevan dengan PDP seperti yang dikehendaki oleh soalan. Sebab maklumat atau pengumuman dari sekolah ni tidak melibatkan PDP. Dan seterusnya kesalahan bahasa. Jadi garis panjang ni kerana apa? Kalau kita lihat struktur ayat, kata pemberi ialah diikuti oleh kata bantu dan kata kerja. Jadi itu merupakan satu kesalahan. Dan juga mengetahui tentang maklumat. Jadi satu lagi kesalahan iaitu mengetahui itu kata kerja transitif yang perlu diikuti oleh objek, iaitu kata nama. Jadi sepatutnya mengetahui maklumat. Dan bagaimana untuk mengetahui kata kerja itu transitif? Jadi pelajar perlu mempasifkan ayat itu atau kata kerja pasifnya. Jadi mengetahui itu aktif, jadi kalau dipasifkan dia jadi diketahui. Jadi memang kata kerja yang boleh dipasifkan ialah kata kerja transitif. Seterusnya hal ini dikatakan demikian kerana pelajar kebiasaannya terlupa atau terlepas pandang tentang sesuatu pengumuman. Jadi maknanya ayat pertama sudah tidak relevan, ayat kedua juga tidak relevan. Contohnya guru dapat memberi arahan, jadi kesalahan bahasa lagi, sepatutnya memberikan arahan sebab memberikan perlu diikuti oleh kata nama atau kata nama yang terdiri daripada benda ataupun perkara yang tidak bernyawa. Contohnya arahan ini sesuainya menggunakan kata kerja transitif yang berimbuhankan, dapat memberikan arahan kepada murid. Kalau memberi sepatutnya memberi murid arahan. Contohnya guru dapat memberi arahan kepada murid untuk turun ke bilik khas. Tapi oleh sebab isi itu sudah tidak relevan, jadi seterusnya ayat ketiga juga tidak relevan. Cara ini dapat menjimatkan masa guru tersebut juga tidak relevan. Jumlah perkataan 48. Jadi itulah kelemahan yang kerap kali dilakukan oleh pelajar semasa menjawab soalan yang terakhir dalam pembacaan kritis dan analitis. Dan kalau kita lihat contoh perenggan jawapan yang sudah dibaiki, jadi contohnya kita perlu memberikan, pelajar perlu memberikan isi yang relevan. Jadi contohnya pelajar boleh mengakses maklumat terkini dengan lebih cepat dan mudah semasa PDP itu. Hal ini disebabkan oleh peranti elektronik yang digunakan pelajar semuanya mempunyai capaian internet. Contohnya pelajar dapat mencari maklumat tentang mata pelajaran sejarah melalui peranti tersebut. Dan hasilnya pelajar mudah untuk menulis nota daripada maklumat tersebut. Jadi jumlah perkataan 44 saja, tidak melebihi 50 patah perkataan. Jadi pelajar perlu berhati-hati dengan isi ayat pertama. Jadi kalau mengakses maklumat terkini dengan lebih cepat dan mudah tadi memang relevan. Sebab dalam PDP memang pelajar dikehendaki oleh guru mengakses maklumat. Dan ayat kedua huraiannya kenapa? Jadi sudah tentu peranti elektronik yang digunakan itu ada capaian internet yang boleh digunakan untuk mencari maklumat ataupun bahan yang diperlukan. Jadi ayat ketiga, ayat contoh, contohnya dalam mata pelajaran sejarah ataupun mana-mana mata pelajaran lah yang boleh diakses melalui internet. Dan yang keempat ialah ayat huraian contoh. Jadi kalau perkara itu yang baik, jadi sudah tentu perkara itu menjadi hasil. Jadi hasilnya pelajar mudah untuk menulis nota daripada maklumat tersebut. Jadi itu contoh perenggan jawapan yang sudah dibaiki daripada perenggan jawapan pelajar ini tadi. Dan seterusnya, ini juga contoh perenggan yang bermasalah kerana
isinya tidak relevan juga, iaitu pelajar boleh menangkap gambar nota yang ditulis oleh guru-guru di papan tulis. Jadi itu tindakannya. Jadi contohnya itu, jadi maknanya tidak boleh diterima sebagai isi. Dan apabila sudah tidak relevan, seterusnya ayat kedua juga tidak akan diterima lah kebiasaannya kerana dia tidak relevan. Dan kesalahan bahasa ni kerana setengah pelajar tidak sempat. Jadi kesalahan bahasa bukan setengah, jadi sesetengah pelajar. Dan ayat ketiga, dengan ini memudahkan pelajar untuk mengulang kaji pelajaran yang mereka tertinggal atau terlepas. Dengan ini memudahkan pelajar, jadi ayatnya, kesalahan bahasanya, ayat ini tidak mempunyai subjek. Dan seterusnya, perkataan mengulang kaji itu sepatutnya dijarakkan atau dipisahkan. Ini biasanya kesalahan yang dilakukan oleh pelajar lah. Jadi iaitu kata majmuk. Kata majmuk yang tidak mantap sepatutnya dieja secara terpisah. Jadi walaupun jumlah perkataan dia menepati kehendak soalan, iaitu setiap isi itu kurang daripada 50. Jadi pelajar ni dapat menulis 43 patah perkataan, tapi masalah isi tidak relevan. Jadi tiga perkara penting. Yang perkara penting yang pertama ialah isi perlu relevan. Yang kedua, isi tersebut perlu diolah atau dihuraikan dengan menggunakan teknik yang sesuai dan berkesan. Jadi saya sudah mencadangkan teknik yang perlu digunakan ialah teknik ITCH, iaitu ITCH. I ayat pertama, ayat isi. T ayat kedua, tanya, kenapa, bagaimana ataupun apa. Dan seterusnya ayat ketiga, ayat contoh. Dan yang keempat ialah ayat huraian contoh. Yang kalau contoh itu perkara yang negatif, dia menjadi kesan negatif. Dan kalau contoh itu perkara yang baik, jadi ayat keempat itu sudah tentu huraiannya berbentuk hasil. Jadi itu antara petua yang perlu dipikirkan oleh pelajar, perlu diingati, dan banyakkan membuat latihan supaya mudah untuk menjawab soalan dalam Dewan Peperiksaan. Jadi sekian saja. Ada petua, ada cara, pasti berjaya. Sekian, terima kasih.